Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in wa afdhalus salatu wa atamu taslim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa dhuhrina maulana Muhammad. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Kita mulakan majlis dengan umul kitab Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah yang menemukan kita sekali lagi pada hari ini, Sayyidul Ayyam, hari yang penuh dengan barakah, yang dijanjikan akan diampunkan dosa kita antara Jumaat dengan Jumaat. Asalkan kita melakukan kebaikan, kita berdoa dan juga kita mohon kepada Allah SWT. Mudah-mudahan Allah berikan kebaikan kepada kita dan kita terus berusaha untuk beramal soleh tanpa kita melakukan syirik kepada Allah SWT. Baik, kita sambung perbincangan kita dengan buku Rahsia Wanita Syurga. Kita sampai kepada bab yang keempat di muka surat 84. Bab keempat muka surat 84 mengenai auratku marwahku. Baik, hadis haddatsani Zuhair ibnu Harbin haddatsana Jarir an Suhail an abihi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sinfani min ahli an-nar lam arahuma qaumun ma'ahum siyatun ka'adhnabil baqar yadribuna bihan nas wa nisa'un kasiyatun 'ariyatun mumilatun ma'ilat ru'usuhunna ka'asminatil bukhtil ma'ilah la yadkhulna al-jannah wa la yajidna rihaha wa inna rihaha la yujadu min masirati kadha wa kadha. Maksudnya, ada dua kelompok manusia penghuni neraka yang belum pernah aku lihat sebelum ini, iaitu satu kaum yang membawa penyebat, iaitu pemukul seperti ekor lembu. Mereka memukul manusia dengannya, dan kaum wanita yang berpakaian tetapi telanjang, selalu melakukan kemaksiatan dan mengajarkan maksiat tersebut kepada orang lain. Kepala-kepala mereka seperti bonggol unta yang sengit. Mereka ini tidak akan masuk syurga dan tidak akan dapat mencium keharuman syurga, walaupun keharuman syurga itu boleh dihidu dari jarak sekian dan sekian. Hadis riwayat Muslim. Baik, biasa dengar hadis ni. Sebahagian daripada hadis ni biasa selalu dengarkan tentang wanita yang berpakaian tapi telanjang. Jadi ini hadis penuh dia. Selalu kita kalau dapat hadis, kita selalu dapat sekerat-sekerat. Jadi hari ni kita nak baca dan kita nak fahami apa hadis penuh yang disebutkan dan diceritakan tentang wanita yang berpakaian tapi telanjang. Tapi dia dimulakan hadis ni daripada awalnya disebut tentang dua kelompok manusia yang menjadi penghuni neraka. Dan Nabi kata, aku tak pernah tengok sebelum ini. Dengan makna kata ini adalah salah satu daripada tanda akhir zaman. Tanda kiamat maknanya belum pernah berlaku sebelum daripada Nabi SAW, tapi akan berlaku satu ketika nanti. Baik, siapa dua golongan tu? Tengok muka surat 86. Nombor 1. Lelaki yang suka memukul orang lain menggunakan penyebat atau pemukul yang berbentuk seperti ekor lembu yang sering dibawanya ke mana sahaja. Dia memukul orang lain tanpa sebab syar'i yang dibolehkan. Sedangkan perkara yang membolehkan sebatan dilakukan menurut syarak hanyalah kepada orang tertentu, seperti peminum arak, penzina, dan orang yang menuduh orang suci dengan tuduhan zina tanpa mendatangkan saksi, sebagaimana firman Allah Azza wa Jalla dalam surah An-Nur ayat 4. Maksudnya, dan orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik-baik berbuat zina dan mereka tidak mendatangkan 4 orang saksi, maka sebatlah mereka yang menuduh itu dengan 80 sebatan, dan janganlah kamu terima kesaksian mereka buat selama-lamanya, dan mereka itulah orang-orang yang fasik. Baik, golongan pertama ni adalah golongan yang disebut sebagai orang zalim, yang dia ni sebat orang sesuka hati dia. Sebab maksudnya dengan istilah kata dia ada kuasa. Dia ada kuasa dan dia menghukum manusia sesuka hati. Sedangkan kalau dalam bab sebatan contohnya, kita tak boleh sebat orang tanpa sebab yang dibenarkan syarak. Baik, apa sebab yang dibenarkan syarak? Satu, tadi baru baca. Ada dalam tu. Zina. Kalau dia berzina, maka secara syarak dia boleh disebat. Lagi-lagi?
minum arak, minum arak boleh disebat, ada hukuman dia. Lagi, orang yang menuduh orang lain berzina tanpa dapat mendatangkan 4 orang saksi, ini pun kena sebat juga, kan? Jadi ni antara yang dibenarkan oleh syarak untuk dihukum sebat. Selain daripada tu, kalau tidak ada dalil yang mengizinkan, maka dia tidak boleh menghukum orang tu. Dan kalau kita tengok kat sini, menuduh orang lain berzina tanpa mendatangkan saksi, ini banyak berlaku zaman kita sekarang. Ini kena hati-hati, sebab kadang-kadang kita ni asalnya bukan sengaja nak tuduh, tapi dia buat andaian-andaian. Yang jadi masalah, andaian itu diceritakan kepada orang lain, jadilah satu tuduhan. Contoh, dia pergi kenduri kahwin, lepas tu dia tengok bini tu tua, laki tu muda. Ada nak analisis pengantin tu kan, dia tengok pengantin, bini tu dengan suami dia tu beza umur 10 tahun kalau tengok muka tu kan. Dia mula buat andaian, kan? Andaian-andaian yang kadang-kadang bawa kepada tuduhan zina. Dan mungkin dia kata, antara yang orang kata ni, dia ni kahwin terpaksa apa, ke ada apa-apa, ke dia buat apa-apa, kan? Nak cepat-cepat sangat ni pasal apa. Jadi tuduhan-tuduhan ni, kalau dia bawa cerita kepada orang lain, sedangkan dia tak ada saksi dan dia tak ada bukti pun, maka dia boleh jatuh sama hukuman macam kita menuduh orang tu berzina. Itu jadi kena hati-hati, ya. Dalam nak buat andaian ni, kena ingat, orang yang suka buat andaian ni, satu, positifnya dia cerdik, kan? Dia cerdik, bila dia tengok benda, dia buat analisis, kan? Tapi cerdik sangat ni, dia kena ada tempat dia. Analisis hanya boleh dibuat di makmal, ataupun dalam siasatan. Kalau jadi polis penyiasat, itu bagus buat analisis. Tapi kalau kita bukan siapa-siapa dan hasil daripada analisis kita takkan buat apa-apa, maka berhenti cepat-cepat, sebab bahaya, kan? Masalahnya kita ni biasanya bila dah analisis, dia tak duduk diam seorang-seorang. Dia mesti cakap dengan orang, paling kurang suami dia. Tadi kan dia, kan? Dia mula tadi nampak dia buat macam ni, entah-entah, dia punya entah-entah, itulah analisis tu. Yang itu tu kena cepat-cepat notah, yang berhenti, sebab itu bahaya. Baik, itu satu sudut. Baik, golongan yang kedua, muka surat 87, kaum wanita yang berpakaian tetapi telanjang selalu melakukan kemaksiatan dan mengajarkan maksiat tersebut kepada orang lain. Begitu juga dengan wanita yang pada kepala mereka terdapat sesuatu yang kelihatan seperti bonggol unta yang sengit. Baik, golongan kedua inilah yang akan dibahaskan dengan lebih terperinci dalam huraian hadis bab ini. Sebab buku kita tentang wanita dan kita fokus dalam bab wanita. Jadi panjangnya hadis ni, kepanjangan hadis dia ialah dia cerita tentang dua golongan. Tapi golongan yang pertama ni dia tidak khusus wanita, yang kedua ni betul-betul khusus wanita. Kita akan bahaskan dengan lebih panjang. Baik. Yang pertama, konsep berpakaian tapi telanjang. Muka surat 88. Dan konsep berpakaian dalam Islam. Baik, dalam hadis tadi, perkataan berpakaian tapi telanjang, dia menggunakan istilah kasiyatun ariyatun. Baik, jadi apa sebenarnya yang dimaksudkan dengan kasiat ariyat? Yang kita baca selama ni adalah terjemahan dalam bahasa Melayu. Tapi dalam bahasa Arab, kasiat dan ariyat ini ada banyak makna. Yang kita akan tengok, kalau tengok poin 1, 2, 3, 4, 5 tu, itu apa yang ulama sebutkan tentang yang dimaksudkan dengan kasiat dan juga ariyat. Tapi kita ambil kesimpulan dia di muka surat 90. Kalau baca satu-satu takut pening. Ini kita gabungkan sekali dalam bentuk rajah tu. Kita gabungkan apa yang dimaksudkan dengan kasiat ariyat. Yang pertama, pandangan ulama bahawa kasiat itu maksudnya, yang pertama, memakai nikmat Allah, iaitu pakaian. Yang kedua, menutup sebahagian tubuh. Dan yang ketiga, memakai perhiasan. Atau mudah kita kata, makna kasiat ni pakai. Tak kira pakai nikmat ke, pakai baju ke, pakai hiasan ke, benda pakai-pakai tu kasiat. Sebab tu dia terjemah berpakaian. Kemudian ariyat. Ariyat maknanya, yang pertama, berpakaian nipis. Atau yang kedua, jauh dari rasa syukur. Yang ketiga, jauh dari perlakuan yang baik. Yang keempat, mendedahkan sebahagian tubuh atau dada. Dan itu bermaksud hilang takwa dalam diri. Jadi perkataan ariyat ni, kita boleh simpulkan maksud dia melepaskan, buang. Itu sebab dia terjemahkan jadi telanjang. Tapi dengan makna kata, sebenarnya maksud ariyat ni adalah kita hilang rasa syukur, kita berpakaian tapi nipis, macam seolah-olah berpakaian tapi macam tak.
kan. Jadi dia macam kita melepaskan, kemudian kalau pakai pun dia tutup sikit-sikit, dia buka sebahagian lain, kan. Ataupun takwa tu secara hilang daripada diri dia. Jadi itu maksud asal perkataan dalam hadis ni, iaitu kasiyatun arjat. Jadi dia sebenarnya tak fokus semata-mata kepada baju. Yang selama ni kita faham kan, wanita berpakaian tapi telanjang, maksudnya adalah dia pakai baju tapi macam tak pakai. Maka ditafsirkan dengan pelbagai tafsiran, termasuklah baju ketat. Ini salah tafsir. Kena faham Ini salah tafsir. Ini tafsiran kita sendiri. Sekarang kita nak tafsiran yang dibahaskan oleh ulama. Sebenarnya yang dimaksudkan dalam hadis ini lebih fokus kepada pakaian yang nipis. Kalau dalam bab pakaian. Dalam bab yang lain, takwa. Jadi sebenarnya memang betul pakaian ketat termasuk, sebab dia termasuk bila dia pakai baju tapi ketat kat luar, kan. Kat luar, maknanya di hadapan ajnabi, dia termasuk hilang takwa dalam diri dia. Cuma bukan itu fokus yang nombor satu dia, kan. Nanti kita bincang lagi tentang aurat wanita. Aurat kita ni ada dua kalau perempuan ni. Kalau laki satu je. Aurat laki dia kira mendedahkan aurat ataupun menutup aurat, tu saja. Satu bab je. Buka atau tutup je. Tapi kalau perempuan dia ada dua. Satu buka, satu lagi menggairahkan. Dua isu dalam bab aurat wanita. Jadi perbahasan dia ada dua. Baik. Kita tengok dulu. Oleh itu, apa yang dikatakan sebagai golongan wanita yang berpakaian tetapi telanjang boleh disimpulkan sebagai mereka yang tidak punya takwa dalam hati, sehingga ia diterjemahkan dalam pakaian mereka. Sekalipun mereka sedang menikmati nikmat pakaian yang Allah kurniakan, namun mereka jauh dari rasa syukur sehingga sanggup menentang perintah Allah Azza wa Jalla. Lalu mereka berpakaian sesuka hati tanpa melihat kepada garis panduan yang telah diberikan olehnya. Pakaian mereka melambangkan keingkaran kepada perintah Allah Azza wa Jalla. Demikian juga mereka yang secara zahirnya kelihatan seolah-olah sedang memakai pakaian, tetapi hakikatnya mereka sama sahaja seperti tidak memakai apa-apa. Sesungguhnya Islam telah memberi garis panduan mengenai pakaian seorang muslimah sesuai dengan penjelasan yang dinyatakan dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Okay, nanti kita akan bincang tentang sifat pakaian wanita. Baik, jadi kita boleh faham di sini sebenarnya maksud berpakaian tapi telanjang adalah hilangnya takwa daripada diri seorang wanita, yang kehilangan takwa itu diterjemahkan dalam pakaian dia. Dan pakaian wanita ni kita kata boleh sikit sebanyak menjelaskan identiti seorang wanita. Contoh, kalau dia pakai baju tak cukup kain, ada tak orang nak kata dia ustazah? Kalau dia pakai baju lubang kat atas bahu, lubang kat tengah pinggang, lubang kat lutut, adakah dia rasa-rasanya orang pengajian Islam? Tak kan, maknanya kalau ya pun maknanya out lah. Dia bukan lagi orang yang pernah belajar Islam, kita kata. Mungkin dia ni orang yang baru nak belajar. Kita paling kurang secara fizikal pakaian tu dia menggambarkan. Dan kita tengok sendiri, pakaian seorang wanita sangat berpengaruh dalam penjagaan maruah diri dia. Selain daripada kita sendiri sebagai wanita, dengan pakaian itu kita menjaga diri kita. Selain daripada tu, orang yang tengok pun lain. Siapa yang tak ngaku pun tak apa, cuma boleh fikirlah. Siapa yang dulunya pakaian dia mungkin dulu tak pakai tudung, sekarang pakai tudung, ada rasa perbezaan. Masa tak pakai dengan masa pakai, selain pada kita yang rasa beza, orang yang memandang kita tu pun beza. Layanan orang kepada kita beza. Ni ada seorang artis, dia dulu tak pakai, lepas tu dia pakai. Ini satu pengakuan yang dia bagi tahu. Dia kata selepas pakai tudung, dia merasa bahawa orang lebih hormat dengan dia. Sebab dulu masa dia tak pakai tudung, masa dia pakai skirt, pakai baju ketat-ketat, kalau ada orang lelaki datang kat dia tiba-tiba nak tampar, tepuk tampar dia tu, suka-suka hati je. Ada masa-masa kita ni tak suka orang datang macam tu. Seolah-olah macam kita ni tak ada nilai, suka-suka hati dia je dia nak pegang masa bila. Kan? Jadi dia kata dia rasa pada waktu itu dia macam macam murah lah orang nak buat dia suka-suka hati. Jadi dia rasa macam maruah dia tu dengan mudahnya orang boleh usik dia, orang boleh buat dia suka hati. Sehinggalah setelah dia pakai tudung, masa tu orang nak datang kat dia pun, nak duduk dekat pun minta izin, apatah lagi nak pegang. Kan? Jadi maknanya dari segi penjagaan maruah diri kita tu, di samping kita terjaga, orang lain pun lebih menghormati. Masa saya sekolah dulu, zaman kita lah kot, sekolah-sekolah dulu kan, ingat tak budak-budak lelaki sekolah menengah suka lepak tepi jalan? Sekarang tak dah, pasal ada lepak depan komputer, depan smartphone kan.
dengorat pun dalam online kan. Kita dulu online kan. Dekat tepi jalan tu, kalau budak sekolah agama cara dengorat, Assalamualaikum, tak jawab berdosa kan. Kalau yang budak sekolah biasa yang tak pakai tudung, yang mungkin pakai baju, pakai skirt, cara dengorat tu kadang-kadang, hai cik adik nak pergi mana, kadang-kadang dia ikut budak tu. Dia ikut, kadang-kadang dia siap, boleh pegang lagi kan. Sebab dia tak rasa, kalau orang tu sendiri tak melindungi diri dia, adakah dia rasa orang lain akan rasa perlu melindungi orang tu? Sebab dia tak lindungi diri dia. Jadi maknanya itu dari sudut pakaian yang kita katakan pakaian takwa kita ni sikit sebanyak dicerminkan oleh pakaian kita. Walaupun ada yang kata don't judge the book, don't judge the book by its cover. Tergeliat lidah. Jangan judge daripada cover dia. Tapi walau macam mana pun, kalau wanita, kalau kita katakan bentuk jenis pakaian dia apa, itu jangan judge. Kaya miskin dia berdasarkan pakaian, tak boleh judge. Tapi kalau kita kata dia dedahkan aurat dia, kemudian nak kata saya ni takwa tahap tinggi, pakaian je macam ni, itu tak boleh. Memang kok mana pun pakaian itu adalah sangat penting untuk melambangkan sejauh mana kita mentaati perintah Allah SWT. Jadi itu maknanya konsep berpakaian tetapi telanjang. Jadi yang ini golongan yang tidak akan mencium bau syurga yang Nabi sebutkan. Walaupun syurga itu boleh dicium daripada jarak yang sangat jauh. Akan ada yang menyebutkan keharuman bau syurga tu boleh dicium daripada jarak 500 tahun perjalanan. Ke mana? Kalau kat dunia ni, kalau nak pergi situ 500 tahun perjalanan. Bukan 500 km. 500 km dekat je. Johor, Perlis sampai kot 500 kan. Tapi kalau 500 tahun perjalanan, tak habis bumi. Kalau kita pergi ujung dunia ke ujung dunia pun tak sampai 500 tahun. Jadi jarak bau keharuman syurga itu boleh dicium daripada jarak sejauh itu, tapi golongan ni tak dapat cium sama sekali. Maknanya dia terlampau jauh. Kalau dah terlampau jauh, maknanya nak masuk boleh ke? Jauh sekali lah, sebab kedudukan dia sangat jauh. Jadi itu kena hati-hati. Jadi maknanya dalam bab ni dia khusus sebut tentang pakaian nipis. Bila dia sebut tentang wanita ni berpakaian tapi macam tak pakai, tu khusus tentang pakaian nipis. Maknanya dia pakai baju tapi nampak warna kulit, atau baju dia nipis sangat sampai nampak segala bentuk-bentuk badan dia. Kalau kain sutra hok jenis baju kurung tapi boleh genggam dalam satu genggaman, kan ada kan? Dia punya kain baju kurung tu dia boleh masuk dalam genggaman, maknanya nipis sangat. Itu kalau sampai melekat-lekat dekat badan. Kadang-kadang kain yang terlampau nipis ni dia punya elektrostatik dia tinggi kan. Maksudnya dia melekat dengan kulit badan kita, dengan cas-cas dekat badan kita ni. Yang itu maknanya dia seolah-olah tidak berpakaian. Hari ni kan banyak fashion-fashion yang contoh kalau pakaian pengantin ni, kadang-kadang dia net kan. Net memang nampak betul lah kulit dia. Dan itu maknanya berpakaian tapi nipis. Ataupun bukan pakaian, tudung pun termasuk. Tudung kita kalau nak tahu nipis tak nipis, lepas pakai minta tolong mahram kita yang ada dalam rumah, suami ke anak ke, tolong tengok kita duduk bawah cahaya. Nampak dah batang-batang tengkuk. Kalau nampak maknanya tembus pandang, maknanya nipis tudung kita. Sebab kita sendiri tak nampak. Masa bila kita boleh nampak ni tengkuk kita? Boleh tak? Cabut mata kejap tengok kot ni. Memang tak boleh nampak. Dan kena minta tolong orang lain tengok. Itu kaedah dia. Baik. Macam tu juga bila disebut tentang menutup sebahagian dan buka sebahagian. Dan khusus kat sini dia sebut dada. Sebab dulu satu masa dahulu zaman jahiliah, memang pakaian wanita itu dia suka buka dada. Jadi dia pakai baju, dada dia buka luas. Macam orang putih duk pakai. Jadi hari ni kalau kita kata mana lebih moden antara tudung dengan buka-buka, antara menutup aurat dengan yang buka-buka tu, mana lagi moden? Mana datang dulu? Buka-buka dulu ke tutup aurat dulu? Buka-buka dulu. Zaman jahiliah tu dia buka dada. Maknanya yang duk pakai baju buka atas dan buka-buka tu, itu lebih kuno lagi daripada yang tutup-tutup. Sebab lepas daripada dia pakai macam tu zaman jahiliah, lepas Islam datang, dan itu pun setelah daripada mula turunnya pensyariatan di Madinah. Di Mekah belum lagi. Di Madinah barulah mula tutup-tutup. Jadi sebenarnya pakaian inilah yang paling moden.
Pakaian yang menutup aurat itulah yang paling moden dalam sejarah. Selepas daripada tu orang balik buka semula, itu balik kepada zaman kuno. Jadi yang buka-buka itu lebih ketinggalan zaman. Terutama yang buka dada memang dibuat pada zaman jahiliah. Dan juga sama juga bila kita memakai nikmat Allah, tetapi kita memakai nikmat Allah dalam bentuk pakaian, tetapi dalam masa yang sama kita boleh hilang takwa kita kepada Allah. Dengan makna kata dalam hidup kita ni, kita disebutkan hilang iman ketika mana kita melakukan maksiat. Dan wanita ni sepatutnya bersyukur sebab maksiat dia sentiasa kelihatan. Banding dengan orang lelaki, dia punya maksiat selalu tak nampak. Macam mana tu? Contohnya dalam bab pakaian. Orang perempuan punya maksiat, wanita punya maksiat dalam bab pakaian ialah dia mendedahkan aurat. Jadi orang nampak, orang boleh betulkan. Tapi kalau orang lelaki punya maksiat dalam bab pakaian, untuk dia mendedahkan aurat tu agak susah. Sebab aurat dia sikit sangat. Kalau dia buka aurat pun kadang-kadang. Tapi kalau dia pergi pejabat, saya tak rasa ada yang pakai short datang pejabat. Ada. Kalau ada, bos suruh balik tukar kan. Maknanya kalau dia pakai short pun mungkin dekat padang bola, dekat tempat-tempat tertentu. Tapi kalau perempuan, dia boleh sepanjang masa dia keluar, dia buka aurat. Jadi bila nampak dia buka aurat, dia mudah dibetulkan. Kan wanita itu dipimpin. Jadi pemimpin mudah membetulkan. Tapi kalau maksiat aurat pada lelaki, selain daripada dia buka aurat, tapi itu pun susah sebab aurat dia sikit sangat, maksiat dia adalah dia memandang aurat orang lain. Mana lagi susah? Jaga aurat sendiri ke tak payah tengok aurat orang lain? Mana lagi susah? Tak tengok lagi susah. Sebab jaga aurat kita senang je. Sekali je pakai dah. Tapi kalau tak tengok aurat orang ni, cuba tanya siapa yang boleh jaga. Sekali dia keluar rumah tu, baru satu langkah dah jiran depan rumah, kan? Lepas tu naik kereta pula tepi jalan tu. Lepas tu dia buka handphone dia pula, dalam handphone pula tengok drama pula, dan drama pula. Lepas tu dia pergi office pula, ada lagi yang tak pakai, tak tutup aurat. Jadi nak jaga mata dia tu susah. Tapi masalahnya maksiat itu tidak kelihatan. Kita tak nampak dia tu duk tengok-tengok. Sebab satu, orang lelaki punya mata tu tajam. Dia tak tengok pun dia nampak. Jadi kadang-kadang yang pakai macam tu kat tepi sana, dia tengok depan tapi dia nampak yang kat tepi tu. Kan susah. Jadi maknanya bila dia nampak itu dah jadi satu orang kata mengganggu pemikiran dia, dan dia kena cepat-cepat istighfar dan berpaling. Tapi kalau dah lepas satu, berapa banyak kali nak istighfar? Berapa banyak kali nak berpaling? Kena pula orang tu kawan pejabat dia yang tengah duk discuss dengan dia. Macam mana dia nak tengok apa? Jadi kan susah. Sebenarnya yang sebagai wanita kita lebih mudah sekadar menjaga aurat diri kita sendiri saja. Dia satu lagi, orang selalu bayangkan kenapa perempuan ni aurat dia banyak sangat, susah nak jaga, kan? Orang lelaki sikit sangat tak aci lah. Kita kena faham satu, seorang wanita itu bertanggungjawab untuk menjaga aurat diri dia sahaja, sedangkan seorang lelaki bertanggungjawab untuk menjaga aurat ramai orang. Semua tu adalah wanita-wanita yang berada di bawah jagaan dia. Jadi kalau dia ada seorang isteri, 4 anak perempuan, maka 5 orang itu adalah di bawah tanggungan dia. Jadi dia kena menjaga aurat 5 orang wanita. Banding dengan kita hanya jaga aurat kita seorang. Jaga aurat sendiri dengan jaga aurat orang, mana lagi susah? Aurat orang lagi susah. Kan? Pasal lepas bagi tahu, dia lawan lagi bagi tahu, dia lawan lagi, lepas tu bergaduh, lepas tu perang, lepas tu dia merajuk. Susah sangat nak jaga. Yang kadang-kadang ada setengah anak-anak tu dibagi tahu kat rumah suruh tutup, dia pun tutup, bila keluar dia buka. Kan ada juga kan yang macam tu. Jadi maknanya betapa susahnya dia nak menjaga aurat orang lain. Jadi sebenarnya orang lelaki bukan aurat dia sikit, aurat dia lagi banyak daripada kita. Lagi banyak tu maksudnya lagi banyak aurat wanita-wanita yang dia kena jaga. Yang semua itu kalau tak terjaga aurat dia, maka Allah akan bertanggungjawabkan kepada seorang lelaki tu. Allah akan tanya pada seorang lelaki, kenapa isteri kamu tak tutup aurat? Selain daripada si isteri tu ditanya juga, tapi suami dia pun ditanya. Suami kata, biarlah, saya tak nak bagi dia stres. Dia nak pakai macam tu, nak fashion macam tu, ikut suka dia lah. Kena. Kena suami tu. Kemudian ditanya, kenapa anak perempuan kamu tak tutup aurat? Dia belum dapat hidayah. Tak boleh.
Kan? Ayah ada tanggungjawab untuk pastikan anak perempuan dia semua tutup aurat. Jadi susah untuk dia jaga. Jadi maknanya bersyukurlah kita jadi perempuan, sekadar jaga aurat kita seorang je. Cabaran memang berat kan, sebab wanita ni dia ada keinginan untuk selalu dipandang cantik kan? Dia ada keinginan untuk selalu orang puji dia kan? Dia ada keinginan untuk selalu up to date dengan fashion kan? Jadi bila ada orang komplain pakaian dia, lagilah dia sedih kan? Jadi dengan sebab tu kadang-kadang dia jadi mengubah pakaian dia, dengan sebab dia nak kawan-kawan suka dia, dia nak kawan-kawan sayang dia, dia nak orang suka tengok dia. Tapi ini satu cabaran emosi yang mana kalau kita dapat kawal emosi kita kerana cinta kepada Allah, itu kita akan jadi orang yang lebih hebat. Jadi maknanya di situlah teruji. Sekarang kamu kata kamu cinta Allah, cinta Rasul. Baik, antara cinta Allah dan Rasul dan kehendak hati kamu, yang mana kamu utamakan? Itu dalam bab penjagaan pakaian, kasihan Aryan. Baik, golongan 91, muka surat 91, bermaksiat dan memaksiatkan. Itu dalam hadis tadi disebut dengan kalimah ma'ilatun mumilatun. Yang maksud dia ada ulama uraikan ada 6 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang kita simpulkan di muka surat 93. Ada kotak macam tadi Baik, apa maksud ma'ilat? Ini satu lagi golongan perempuan yang tidak akan cium bau syurga. Ma'ilat yang pertama ialah cenderung kepada lelaki, atau berjalan dengan sombong, atau menyikat rambut seperti pelacur, dan mereka ini jauh dari kebenaran dan menyimpang dari ketaatan. Mumilat ialah berjalan dengan perasaan sombong, membuatkan lelaki cenderung kepada mereka, menyikatkan rambut orang lain seperti gaya pelacur, berjalan dengan memeringkan bahu ke kanan dan ke kiri, dan mereka ini menjebak suami dalam dosa dan mengajar maksiat kepada orang lain. Baik, dengan kata lain, sebenarnya wanita yang melakukan dosa dengan memakai pakaian yang tidak sempurna menurut agama bukan sekadar melakukan dosa sendirian, tetapi mereka sedang mengundang orang lain untuk sama-sama terjebak dalam dosa seperti mereka. Setiap kali seorang wanita mendedahkan auratnya, maka dia perlu menanggung dua dosa. Pertama, dosanya sendiri yang ingkar pada perintah Allah, dan kedua, dosa orang yang terdorong untuk melihat aurat mereka. Seandainya para wanita itu tidak mendedahkan aurat mereka, nescaya tidak adalah orang yang terpaksa menanggung dosa zina mata kerana melihat mereka. Baik, ini golongan ma'ilat mumilat. Maksudnya satu sudut, dia jenis cenderung kepada laki. Apa maksud dia? Memang cenderung pada lelaki pun. Itu yang kahwin dengan orang lelaki kan. Dia tak boleh pula cenderung buat perempuan jadi lesbian. Jadi cenderung yang maksud dia ni, dia contohnya kalau berkawan, dia cari kawan lelaki. Tujuan dia tu, dia punya hati dia tu, dia jenis kalau ramai peminat dia happy, dia excited, dia seronok sangat. Kalau ramai lelaki suka dia, kalau dia dilamar oleh 9 orang lelaki, betapa bangganya dia, dan dia mengharapkan itu. Itu maksud dia. Jadi ma'ilat ni maknanya hati dia tu suka sangat Kalau katalah dia nak pergi makan, dia cari kawan lelaki nak ajak makan sekali. Kalau dia nak minta belanja apa-apa, dia cari kawan lelaki. Jadi apa-apa kawan lelaki. Itu kecenderungan hati dia. Kalau dia ada masalah apa-apa, dia cari kawan lelaki nak cerita. Konon-kononnya dia kata sebab ini masalah rumah tangga, masalah saya dengan suami, jadi awak kan lelaki, awak lebih memahami. Itu masalah tu. Takut dia tu berkenan, lepas tu dia bagi nasihat yang menyebabkan rosak rumah tangga, bercerai, sebab dia nak kahwin dengan perempuan tu. Itu masalah dia. Baik, jadi maknanya perempuan yang jenis macam ni hak jenis dia suka menarik perhatian lelaki kan? Yang mumilat tu dengan makna kata dia suka buat lelaki cenderung kepada dia. Jadi ma'ilat mumilat dalam satu sudut, dia tu sendiri cenderung kepada lelaki, kemudian dia suka buat lelaki cenderung kepada dia. Istilah mudah kita kata dia ni macam perempuan gedik. Atau gedik gedik ada dua, gedik zahir, gedik batin. Gedik zahir ni biasanya orang tak suka. Dia gedik-gedik kok zahir menyendel sana menyendel sini. Ni dosa yang sangat berat sebenarnya. Walaupun sekadar lakonan, tak boleh dibuat benda tu. Maknanya dia pergi menggoda laki sana laki sini, itu dosa yang sangat berat bagi seorang wanita. Terutama bila dia memanja-manjakan suara dia pada laki yang tak sepatutnya, memang dengan tujuan untuk menggoda laki tu. Itu dosa. Dan itu termasuk golongan ma'ilat mumilat. Satu lagi yang kedua, yang gedik batin. Yang ni zahir dia nampak biasa je, tapi dalam hati dia tu, kalau tengok orang lelaki terus berubah.
Tengok orang lelaki tu terus jadi bab bidadari turun ke bumi. Dengan keayuannya, dengan kelemah lembutannya, dengan keibuannya, semuanya dia tukar perangai dia. Dengan tujuan supaya lelaki itu cenderung kepada dia. Saya bagi satu contoh ni, kes betul ni, kisah benar. Seorang yang seorang gadis seorang gadis anak universiti lagi, umur muda lah. Kita nak kata dia terlampau cantik tu taklah juga, tapi kira boleh lah kan, marketable. Tapi yang masalahnya dia ada sifat mailat mumilat ni, di mana apa yang dia buat adalah dia menyenaraikan senarai lelaki-lelaki yang pernah jatuh hati dengan dia. Dan lelaki yang pernah jatuh hati dengan dia tu, dia yang menarik perhatian supaya orang tu jatuh hati, dan kemudian bila orang tu nak melamar dia, dia tolak. Itu memang itulah yang dia fokus dalam hidup dia. Dan ada ni orang macam ni, ini yang disebut mailat mumilat. Jadi maknanya apa dia buat? Dia tahu orang lelaki tak suka perempuan gedik-gedik. Tapi apa yang dia buat, bila depan orang tu, dia akan buat macam keibuan, lemah lembut, sopan santun. Sampai kawan-kawan dia pelik. Duduk kat asrama kita dengan dia, tak adalah dia punya suara tu lembut macam tu, kan? Tapi bila dalam kelas lain pula cara dia. Jadi sampailah kemudian akhirnya lelaki tu kontak, memang betul-betul serius lah nak buat isteri. Tiba-tiba dia kata, minta maaf saya tak layak untuk awak macam-macam, tapi tujuannya adalah untuk memutuskan hubungan tu. Jadi dia kumpul collection bagi berapa ramai orang yang dah minat dengan dia. Kena ingat sebagai wanita, satu, ramai peminat tidak menguntungkan kita sama sekali. Itu secara rasional. Emosional dia happy, dia seronok, ramai orang suka dia. Tapi secara rasional langsung tidak menguntungkan, disebabkan kalau ramai peminat, akhirnya kahwin berapa orang boleh? Satu, maksimum satu juga. Kan? Dia tak boleh banyak pun. Jadi akhirnya yang berderet minat dia tu, apa akan jadi? Boleh jadi ada yang sakit hati, ada yang main bomoh, lepas tu menderita hidup dia. Kan? Ada yang akhirnya tak puas hati, akhirnya merosakkan rumah tangga dia. Akhirnya hidup dia sendiri tak aman, tak selesa. Atau paling kurang dah banyak orang teraniaya dengan dia, doa orang teraniaya makbul. Doa orang yang menganiaya, wallahualam. Dan dia pula, bila kita kata dia menganiaya, itu tak selesai di situ. Dia kena minta maaf dengan orang tu. Dia dah buat orang tu jadi susah, kan? Dan dia ni pandai pula cari orang lelaki yang setia. Jadi yang minat dengan dia tu yang setia, yang akhirnya jadi hidupnya tu jadi susah. Jadi maknanya dia telah menganiaya kehidupan orang lain. Jenis perempuan, wanita yang macam ni lah yang disebut sebagai mailat mumilat. Itu satu sudut dari segi kecenderungan kepada lelaki. Sama juga dengan cara berjalan yang disebut kat sini. Yang mailat tu berjalan dengan sombong. Kalau mumilatnya pula, dia berjalan dengan cara memiringkan bahu ke kanan dan ke kiri. Boleh imagine tak? Miring bahu kanan kiri tu, cara jalan apa? Saya tak boleh nak tunjuk sampel pasal ada kamera kan. Lagi saya jadi pula memilat ni kan. Tak nak. Boleh bayang apa nama jalannya tu, yang sengit bahu kanan kiri tu? Ada nama dia kan? Catwalk. Jadi catwalk ni sebenarnya dah kaji hadis. Hadis dah lama sebut pasal catwalk. Kita tak belajar, jadi kita ingatkan biasa je, kita pun tiru. Kadang-kadang show muslimah fashion show pun catwalk juga. Tapi kalau depan perempuan, sama-sama perempuan, tak ada masalah lah. Cuma yang masalah ni disebut tentang cara jalan miring bahu kanan kiri ni. Maknanya catwalk ni satu bentuk jalan perempuan gedik lah. Sebab dia sebut tentang golongan mumilat, iaitu golongan yang berjalan, hati dia merasa sombong. Dan kita tahu kalau dia buat fashion show, duduk atas pentas dengan cara jalan macam tu, apa ada dalam perasaan? Dia nak tunjukkan fashion pakaian dia kan. Jadi maknanya dengan perasaan kita merasa hebat, merasa sombong ni termasuk dalam ni. Dan juga dengan cara berjalan yang macam tu, itu termasuk cara berjalan mumilat, golongan wanita yang maknanya cuba menggoda dan menarik perhatian lelaki. Itu satu dosa. Dan satu jenis golongan wanita yang tidak akan mencium bau syurga. Jadi cara kita berjalan ni tak perlu diayu-ayukan. Dia kadang-kadang berjalan kat pasar lain cara, berjalan kat rumah mak mertua lain pula, kan? Apalagi kalau rumah bakal mak mertua lagi lain, kan? Jadi sekarang ni cara berjalan macam tu lah. Tak perlu kita lebih lenggok-lenggokkan dia lagi. Biar catwalk tu bagi dekat cat je lah,
Kan cat punya walk. Kita people walk lah. People walk kan. Cara manusia berjalan. Kan? Baik, macam tu juga sebut kat sini tentang menyikat rambut seperti pelacur dan kemudian memilat menyikatkan rambut orang lain seperti pelacur. Baik, macam mana cara sikat rambut pelacur? Tak tahu, tak pernah kawan kan dia, tak pernah tengok. Baik, kita boleh katakan ni adalah kaedah sikat rambut golongan ahli maksiat. Jadi tujuan dia sikat rambut tu untuk menggoda. Kan ada gaya-gaya sikat rambut yang bukan waktu sikat rambut, passion rambut disikat tu memang tujuannya untuk menarik perhatian. Tak erti tak pernah buat. Tapi kita kata memang sikat rambut tu tujuannya untuk lelaki tertarik kepada dia. Kan rambut kalau sengit sebelah kot ni lain, kalau belah tengah lain, kalau ke belakang semua lain, kalau rambut menggerbang lain, pandangan orang lain. Maksudnya contohlah senang kat rumah kan, cuba rambut terbang semua, suami kata apa? Kan lain dengan tiba-tiba rambut sengit sebelah macam Rapunzel ke tiba-tiba kan, macam Cinderella ke tiba-tiba kumpul semua sebelah sini kan, ataupun tiba-tiba tocang dua kan, lain tu pandangan dia, pandangan kepada kita. Jadi kaedah sikat rambut yang memang dia sengaja sikat macam tu untuk menarik nafsu kan, menggoda lelaki. Itu satu kaedah yang disebut sebagai golongan mailat. Kemudian dia bukan seorang-seorang, dia buat orang lain untuk sama macam dia pula. Dia ajar dia ajar. Jadi maknanya dia ajar kaedah penampilan di luar, tapi penampilan tu dalam bentuk yang dosa, dan itu disebut mumilat. Dan kita sebut golongan mailat mumilat ni yang jauh daripada kebenaran dan menyimpang daripada ketaatan. Dan masalahnya ialah bila dia ajar benda tu kepada orang lain. Sebab orang perempuan ni biasanya dia buat satu benda, dia tak buat seorang-seorang. Dia memang suka ajak orang. Kan kalau dia nak membawang tu, dia kalau boleh ramai-ramai main dengar bawang-bawang dia. Kan? Kalau dia nak pergi shopping, dia ajak kawan-kawan. Kalau dia nak makan, dia ajak orang. Kalau dia nak beli baju pun dia ajak orang. Semua dia ajak. Jadi kadang-kadang dalam bab maksiat pun dia ajak orang. Kadang-kadang dia pakai tudung tu, tengah duk lilit-lilit tu, dia ajar kawan dia, ni nak ajar lilit macam ni. Dia rajin mengajar. Jadi yang ini maknanya bila dia buat maksiat tu, minimum lah kalau nak buat maksiat, jangan ajar orang lain. Jangan ajar dan jangan ajak. Ajak dua-dua tak boleh kan. Dia kalau nak buat maksiat, buat seorang-seorang. Itu bukan green light lah, maknanya boleh buat, tapi paling kurang tak jatuh lah golongan mailat mumilat kan. Kalau buat maksiat pula, ini ulama sufi menyebutkan, andai kata kamu ingin melakukan maksiat, boleh, tapi carilah dia di manakah sudut bumi yang bukan ciptaan Allah, maka buatlah maksiat di situ. Boleh jumpa? Ada tak? Tak ada maknanya tak boleh. Tapi ayatnya boleh. Boleh, tapi carilah sudut bumi mana yang bukan ciptaan Allah. Baik, muka surat 94. Ni rajah tentang yang kita sebut tadi. Ketika wanita tidak menutup aurat, dia menanggung dosa atas keingkarannya kepada perintah Allah, dan dia mengundang dosa kepada orang yang melihat aurat dia. Jadi memang orang perempuan ni selalunya kalau buat dosa, dia memang tak seorang-seorang. Kalau dia kata, saya nak pakai apa ikut suka saya lah. Masalahnya, dia pakai apa tu, dia akan buat orang lain berdosa, bukan dia seorang-seorang. Maknanya dia selfish kan. Dia rasa biarlah aku tanggung dosa sendiri. Tapi macam mana dengan dosa orang lain yang tengok dia? Dan kita kena ingat, maksiat itu melemahkan fikiran. Jadi apa yang kita buat bila mendedahkan aurat, maknanya kita mengundang maksiat kepada orang lain, dan maksiat itu menyebabkan orang tu lemah fikiran dia, hilang ingatan dia, jadi pelupa. Kan kita dah belajar bab pertama dulu kan, tentang salah satu daripada syarat dalam menuntut ilmu adalah meninggalkan maksiat. Dan maksiat itu menyebabkan kita jadi lupa. Sebab tu hari ni kita lupa macam-macam. Lupa handbag letak mana, lupa kunci duduk kat mana, kereta parking kat mana pun tak ingat. Tu kereta yang besar gerabak tu. Jadi maknanya maksiat-maksiat tu memang menyebabkan kita lupa. Dan kalau kita dedah, kita buka maksiat tu kepada orang lain, kita menyebabkan orang lain jadi lupa, dan kita mengganggu hidup orang lain. Kita bukan tak ganggu siapa-siapa, kita tengah mengganggu hidup orang lain. Dan satu lagi, bagi seorang wanita,
dan lelaki itu ada perbezaan pada sudut kita kata sexual harassment. Bagi wanita, sexual harassment kepada wanita adalah dengan sentuhan. Dia disentuh, dia rasa itu sexual harassment. Tapi bagi lelaki, siapa nak sentuh dia? Siapa teringin nak pegang orang lelaki? Tak best pun kan. Jadi maknanya untuk orang lelaki, orang tak teringin nak pegang dia pun, kalau perempuan pegang dia, dia bukannya rasa terganggu, dia makin seronok. Jadi maknanya sexual harassment untuk seorang lelaki bukan disentuh, tetapi dengan kaedah mengganggu pandangan mata dia. Dia terganggu nafsu kan. Sexual harassment ni maknanya terganggu nafsu syahwat. Jadi bagi wanita, terganggu nafsu syahwat dia bila disentuh. Tapi bagi lelaki, terganggu nafsu syahwat dia bila dia terpandang kan pakaian-pakaian yang tak sepatutnya dipakai oleh wanita. Sebab tu kalau dalam hubungan suami isteri, kaedah seorang isteri tu nak menyenangkan hati suami antaranya adalah dengan pakaian. Dia tak payah buat apa-apa pun. Tapi kalau suami, kaedahnya bukan pakaian tapi belayan. Jadi dia tak sama. Penciptaan kita berbeza. Laki dengan wanita sama sekali tidak, kita kata sangat jauh dia punya sifat dia secara fizikal ataupun secara dalaman. Jadi kat situlah syariat Islam, bila Allah bagi syariat itu makluman daripada pencipta kita bahawa ini adalah yang terbaik untuk kita, untuk menjaga maruah diri kita sendiri. Dengan pakaian kita pun mungkin orang tak berani nak main-main dengan kita. Ada social experiment pernah dibuat kan, antara wanita yang pakai jubah, pakai tudung, pakai purdah, dengan seorang lagi yang pakai mini skirt, pakai seksi. Macam mana cara orang lelaki tepi jalan tu layan? Beza, sangat beza. Yang pakai tutup aurat tu, dia orang tak berani usik-usik, tak berani kacau-kacau. Maknanya yang tutup aurat tu, dia pergi tanya kat mana stesen bas, orang tu terus jawab stesen bas ke sana, ala kiri kanan, dia terus bagi tahu. Tapi yang pakai skirt tu dia kacau-kacau dulu. Kan jadi orang perempuan ni walaupun kita kata dia pakai macam tu pun, kalau diganggu-ganggu macam tu dia pun tak suka. Tapi masalahnya dia yang mendedahkan diri dia untuk diganggu. Itu dalam bab pakaian. Hari ni yang depan saya ni insya-Allah lah baik-baik belaka. Cuma nak minta pastikan yang dalam rumah tu. Kadang-kadang ada orang dia dah pencen, dah berumur. Insya-Allah lah bila dah berumur tu dia pakai elok. Tapi yang anak-anak dara dalam rumah dia tu, kadang-kadang dia biar. Bahkan anak-anak dara tu di make upkan lagi oleh mak dia. Kan? Anak dara tu jadi cantik dengan make up sebab mak dara bagi make up. Kenapa mak dara bagi make up? Mak dara kata nanti anak dara saya tak laku kalau tak make up. Dia masalahnya dalam bab pakaian dan juga perhiasan ni bukan hanya valid untuk usia berapa-berapa, tapi untuk semua wanita bermula daripada baligh sehinggalah ke satu usia yang kita katakan sebagai tidak ada lagi dorongan nafsu. Dah tua bangka lah istilah bahasanya. Jadi maknanya usia-usia, kalau zaman bekerja ni usia-usia masih sangat kena menjaga. Apalagi anak-anak dara. Dan kena ingat, anak-anak ni bila dia mula berdosa? Hak perempuan ni baligh kan? Baligh anak perempuan biasa umur berapa? 12 13, sekarang yang 9 tahun pun ada. Kalau 12 tahun lah kita kata, 12 tahun ni kan dah jenam. Bila dah jenam, kadang-kadang mak-mak ni dia tak perasan. Dia ingat anak dia dah jenam. Dah jenam ni, kalau isi borang, kanak-kanak ke dewasa? Kanak-kanak. Jadi dia rasa dah jenam, baru dah jenam kanak-kanak. Jadi dia pergi sekolah, bila hari sukan dia pakai t-shirt tangan pendek. Yelah sekolah pun sekolah rendah, dia bagi t-shirt tangan pendek. Jadi dia pun rasa dah jenam, baru dah jenam. Tak, t-shirt tangan pendek. Masalahnya pada waktu itu dia dah mula tanggung dosa dia. Lengan yang dia nampakkan tu, itu dah berdosa untuk dia. Walaupun baru dah jenam. Apatah lagi yang balik 9 tahun, baru dah jah 3 kita kata. Budak-budak ingusan. Tapi waktu itu masalahnya dia dah tanggung dosa, dah dicatat dosa. Hari ni hari sukan sekolah, Cik Siti pakai baju lengan pendek, dah catat dah. Buku catatan dia dah mula. Jadi kena perhatikan. Kadang-kadang baju lengan pendek, kemudian t-shirtnya pendek, seluarnya tak longgar. Nak kata seluar ketat tak juga sebab nak bersukan kan, tapi tak longgar. Nampak segala bonjol-bonjol tu. Maknanya mendedahkan aurat. Stocking kadang tak pakai. Kan budak sekolah rendah kita kata dah jah 5 kan. Kita tak risau sangat. Lepas tu dia dengan kawan-kawan dia tu, dengan budak-budak lelaki tu masih bertepuk tampar lagi sebab kita rasa dia kanak-kanak.
Budak lelaki sekarang pun ada yang 12 tahun dah balik. Dulu yelah 15 je kan. Sekarang ni 12 pun ada. Kadang-kadang maknanya darjah 6 tu dah balik. Anak saudara saya lelaki dah tingkatan 1, dia cerita dalam kelas dia ni ada dua, jadi dua kategori. Sebab budak lelaki tu ada yang dah balik, ada yang belum balik. Yang belum balik ni perangai budak-budak dia. Kan yang dah balik perangai remaja. Jadi dalam kelas tu ada dua perangai. Maknanya usia-usia macam tu dah balik dah. Jadi kadang-kadang nampak macam darjah 6, tapi dia dah mula tanggung dosa. Itu kena ingat. Kadang-kadang dia buat persembahan atas pentas, persembahan akhir tahun, persembahan tarian Hindustan. And dia pun make up dengan baju Hindustan. Baju nampak perut. Lagilah yang kita rasa budak darjah 6. Tak kena ingat dia dah mula mencatat dosa. Dosa dia dah mula dicatat dalam buku amalan dia. Jadi tu konsep aurat. Kemudian muka surat 95, wanita berbonggol unta. Nak cari bonggol unta kat Malaysia ni mungkin susah nak jumpa. Mungkin ada dekat zoo kan. Tu pun kalau ada, zoo negara ada ke? Rasa je tak ada. Tak tahu, saya tak pernah pergi. Pergi benar lah, tapi tak pernah nampak lah unta kat situ. Baik. Ru'usuhunna ka asminatil buhtil ma'ilah. Kepala mereka ada bonggol unta yang sengit. Baik, nak tengok bentuk bonggol unta yang sengit, muka surat 96. Ni dia tengok gambar, senang habis cerita. Kalau nak tengok yang colour, di poster belakang tu ada. Belakang buku ni ada poster-poster dakwah lah, kita kata yang kertas licin ni. Helai yang keempat dari belakang. Ada hadis dia dan bawah tu ada gambar yang berwarna. Ini gambar ni juga, cuma dia berwarna. Lagi nampak lagi jelas lah. Nampak bonggol unta tu. Kemudian kepala wanita tu dimasukkan dekat bonggol unta tu, dia sengitkan. Tepat betul. Kalau tegak mungkin tak betul, tapi bila sengitkan tepat. Jadi maknanya bonggol unta. Ini unta yang satu bonggol, kan ada unta yang dua bonggol. Dia tak kisahlah satu kedua kan. Tapi yang dimasukkan kat situ adalah bonggol unta yang sengit yang ada di kepala wanita. Ini banyak kan zaman sekarang kita tengok. Dia jadi fashion kan. Dan memang betul pun Nabi kata tidak pernah aku lihat sebelum ini. Jadi zaman kita kecil-kecil mungkin belum ada fashion ni. Tapi dah ada yang pakai. Dulu kawan sekolah saya ada yang pakai. Tapi bukan rambut dia. Dia ambil tempurung kelapa letak. Sebab dia tak ada rambut. Yang bocor rahsia masa PJ, pendidikan jasmani, lompat-lompat terpelanting tempurung. Baru tahu. Tapi maknanya dah mula terfikir kan. Ada orang dah mula terfikir untuk letak kat situ sebagai satu fashion. Zaman kita sekarang dah makin banyak. Bahkan sekuk-sekuk kepala pun dia buat. Kan ada bonggol. Dan bonggol tu bukan atas. Kalau atas betul kat sini, tapi dia kata sengit. Jadi dia sengit kat belakang kan? Jadi maknanya sekarang ni disebut di kepala mereka seperti bonggol unta yang sengit. Dan dibuat daripada apa bonggol unta ni? Muka surat 95 semula dia jelas tentang perenggan kedua tu. Mereka membesarkan kepala dengan tudung yang dipakainya, atau serban, atau dengan memakai rambut palsu sehingga kelihatan seperti bonggol unta kerana tingginya gulungan itu. Boleh juga diertikan dengan kecenderungan mereka untuk bergaul bebas dengan lelaki tanpa menundukkan pandangan dan tidak memalingkan mata apabila berhadapan dengan lelaki kerana kurangnya rasa malu dalam diri. Baik, ini dalam tafsir Gharib ma fi sahihain kan? Dalam kitab perbincangan hadis-hadis sahihain tentang kalimah-kalimah yang agak jarang dijumpai. Jadi disebut kat sini tentang macam mana kaedah besarkan kepala. Satu, dia kata tudung, dengan tudung yang dia pakai, ataupun serban. Ada juga kan fashion yang serban lilit-lilit atas kepala sampai jadi besar kepala tu. Ataupun rambut palsu, ataupun rambut dia sendiri. Rambut dia sendiri banyak, dia sanggulkan tinggi. Ataupun dalam maksud lain, seorang wanita yang bergaul bebas dengan lelaki dan juga tidak menundukkan pandangan atau memalingkan mata sebab dia tak ada rasa malu. Hari ni kan banyak kan orang perempuan hilang dah rasa malu. Dia tengok orang lelaki, dia langsung tak malu. Dulu kan, ingat dulu kalau orang datang minang kat rumah, dia sembunyi belakang langsir kan. Kalau orang tu tiba-tiba pandang dia tunduk-tunduk malu. Sekarang mana ada dah.
Ada kan, ada lagi perempuan yang macam tu. Maknanya berapa banyak dah orang perempuan yang hilang malu ni, yang menyebabkan dia boleh menunggu-nunggu saat bertentang mata dengan si dia. Pada saat itu hilang malu daripada diri dia. Jadi kalau dia tahu ada orang lelaki tengok dia, dia boleh pandang balas tanpa rasa malu. Ini sifat, salah satu daripada sifat yang dimaksudkan dekat sini. Jadi sebenarnya konsep percintaan yang menyebabkan seorang wanita itu terpaksa menyebutkan kalimah I love you kepada lelaki yang bukan mahram dia, dengan membuang segala rasa malu dia, itu sebenarnya salah satu daripada tanda kiamat, hilangnya rasa malu daripada seorang wanita. Baik, jadi kat situ konsep kita faham sanggul tu dibuat daripada apa? Macam yang berlaku hari ni lah, sama ada rambut dia sendiri, boleh jadi sekuk kepala tu yang orang duk jual tu, dan sekuk kepala tu memang dah ada pun bonjol kat situ, ataupun fashion tudung yang ditinggi-tinggikan dekat atas kepala. Baik, jadi persoalannya, kalau rambut dia banyak, takkan tak boleh sanggul. Nak buat macam mana? Boleh sanggul kat belakang, bukan di atas. Apa beza dia? Apa beza sanggul kat belakang dan kat atas? Kita sendirilah tengok kan, yang kat atas dengan yang kat belakang, ada beza tak perasaan? Nombor satu, konsep kat sini dia sebut bahawa sanggul ditinggikan tu tidak ada tujuan lain melainkan fashion semata-mata. Ini yang Allah marah betul. Maknanya dia termasuk juga dia tabaruj, dia berhias dengan perhiasan yang tidak zahir pada diri dia. Baik, bila ditinggikan sanggul, itu ada beza pada sudut. Kenapa orang tinggikan sanggul? Cuba tanya orang yang, kawan-kawan yang nampak pakai macam tu, tanya apa perasaan ni? Saya pernah tanya, dan jawapannya dia bagi tahulah, itu yang orang tu bagi tahu, rasa lebih anggun. Dan saya pernah tanya seorang ustaz yang masih muda, tujuannya nak minta dia bagi tahulah sebenarnya pandangan orang lelaki tu macam mana pada orang perempuan yang pakai macam tu. Dia jawab satu simple je, kalau tengok sekali rasa nak tengok lagi. Dia kalau sampai kita ni berpakaian atau berhias dengan cara yang memang nak buat orang lelaki tu sekali tengok nak tengok lagi, itu dah dosa. Kan dia sepatutnya sekali tengok terus paling, terus istighfar, tak tengok sekali lagi. Tapi kita yang mengundang diri kita supaya dia tengok sekali lagi. Pasal apa nak tengok sekali lagi? Kata sebab berayun-ayun kat belakang. Bila dia tinggi, dia jadi berayun tudung dia. Bila berayun-ayun ni, dia menarik perhatian. Kat situ maknanya konsepnya memang semata-mata berpassion, semata-mata berhias. Maka itu termasuk dalam golongan yang tidak akan mencium bau syurga sama sekali. Jadi hari ni yang saya jadi buat poster kat belakang ni, sebab dalam cetakan buku sebelum ni tak ada poster ni. Dalam satu kuliah tu, bila kita bagi tahu, adalah yang tanya macam mana cara nak bagi tahu kat orang. Sebab kita ni bukan ustazah kan, bukan siapa-siapa nak bagi tahu ke anak-anak kan, nak bagi tahu ke sanak saudara macam mana cara dia. Maka yang ni kita bantu dengan kaedah buat poster ni. Jadi cara dia boleh gunting, nak bagi terus, ataupun nak tampal kat rumah kita, ataupun nak photostat banyak-banyak pergi letak kat kaunter mana-mana. Tu terpulang. Ini kaedah kita nak bagi tahu. Sebab benda ni orang belum, ulama pun dia bahaskan dalam bentuk gambaran yang waktu itu belum wujud lagi golongan ni. Tapi hari ni fashion ni dah macam sangat popular dan orang dah tak rasa bersalah dengan fashion ni. Baik, kemudian muka surat 96, Imam Qurtubi berkata bahawa hadis ini sekaligus menunjukkan pengharaman bagi wanita memakai rambut palsu dan haram juga bagi wanita mencukur kepala sehingga botak tanpa sebab yang memaksa. Jadi ini ada hukum lain yang wujud daripada hadis ni, iaitu yang pertama, haram untuk wanita pakai rambut palsu. Hari ni orang rambut palsu dia buat main-main ni. Bukan main-main, rambut palsu ni haram hukum dia, tak boleh pakai. Maknanya rambut dia mungkin keriting, tapi dia nak bagi lurus, dia pakai rambut palsu je, senang. Rambut yang lurus, tak boleh pakai. Haram. Dan satu lagi, haram bagi wanita cukur kepala dia tanpa sebab. Maknanya yang haram bagi wanita ni botak yang tak boleh. Kalau dari segi panjang pendek rambut itu tak ada apa nas yang jelas. Tapi kalau botak itu memang tak boleh, melainkan doktor kata awak memang tak boleh ada rambut. Kalau tidak, migraine, sakit kepala. Jadi memang kena botak. Itu baru boleh. Sebab tu kalau kita tahallul kan, tahallul haji tu, yang laki dia botakkan kepala, yang perempuan dia potong 3 helai. Tapi dia tak bilang kan. Dia ambil je berapa tu agak-agak lah kan, dia pun potong. Kalau nak bilang pun boleh je, bilang 1, 2, 3 dia potong. Itu minimum.
Jadi maknanya untuk perempuan dia potong sikit, tapi untuk lelaki dia cukur. Maknanya untuk kita tak boleh saja nak cukur kepala bagi botak. Baik, ini mukjizat Nabi yang Nabi tahu bahawa apa yang akan berlaku satu ketika nanti, dan Nabi dah bagi tahu siap-siap ini jangan dibuat. Baik, macam mana yang dah terbuat, lepas tu semua sekuk kepala kat rumah semua ada sanggul. Dia beli sekuk kepala yang ada sanggul semua. Mak saya pernah pergi satu kedai cari sekuk kepala, semua bersanggul. Saya tanya, tak ada ke yang lain? Dia kata tak ada, trend sekarang semua orang nak yang ni. Dia kata kalau jual yang biasa-biasa orang tak beli, dia kata. Jadi kalau memang dah ada kat rumah macam tu, cabut sanggul. Sanggul tu kan, isi dia kadang-kadang yang kita bubuh dalam bantal tu kan. Apa kekabu, bukan kekabu. Apa polister. Kan? Kutip habis semua skop kepala punya tu, kutip-kutip buat bantal. Tak buang kan, jimat. Dapat bantal sebiji. Maknanya boleh dipakai kan, cuma buka jahitan tu, keluarkan dia punya kapas tu. Jadi maknanya itu kaedah dia, itu tujuan kita belajar. Kita belajar adalah untuk kita menepatkan segala tindakan dan perbuatan kita sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah SWT. Jadi kalau misal kata salah sebelum ini, itu bukan satu kesalahan, tapi itu satu kesilapan. Yang hari ni bila kita belajar, kita terus berubah. Allah sayang hamba yang macam tu. Dan orang beriman ni dia bukan tak pernah buat salah. Dia mungkin pernah buat salah atas kejahilan dia, tapi orang beriman ni sifat dia, sebaik sahaja dia tahu itu salah, dia terus berubah serta-merta, tanpa berfikir panjang dan tanpa dia tanya dua kali. Dia tahu itu salah, terus dia baiki. Jadi kalau tiba-tiba kita memang biasa duk pakai, akhirnya rasa bersalah tak datang kelas, itu masalah. Ini betul ada jadi gitu. Jadi tak datang kelas sebab ustazah kata saya pakai salah. Tak, bukan kita nak menyalahkan orang yang sedia pakai, tapi kita nak supaya kita tujuan kelasnya adalah supaya kita tahu apa yang salah dan kemudian kita baiki terus serta-merta pada saat kita tahu. Jadi maknanya kalau sekarang dah pakai macam tu, tak payah tunggu balik kerja, pergi masuk belakang tu nanti tetas menang kat sekuk kepala tu, keluarkan terus kapas tu. Itu maknanya kaedah sebagai orang yang beriman tu, itu cara dia. Sebab dulu, satu ketika dulu Nabi SAW, pada zaman Nabi SAW, ketika mana diturunkan ayat tentang hijab, tentang pakai tudung, sebelum tu orang Islam tak pakai sebab tak ada arahan, tak ada perintah kan? Dan dia orang pun tak tahu kena pakai. Sebaik saja turun ayat hijab, yang pertama wanita-wanita dia terus tak berani bergerak. Yang duduk kat mana-mana dia tarik je, mana kain ada, kain langsir ke kain cadar ke, dia tarik, dia terus tutup kepala dia. Yang dalam rumah tak berani nak keluar, dia cari kain untuk tutup kepala dia, apa yang ada kan? Yang lelaki, bukan perempuan je kelang kabut ni, kena ingat, yang lelaki-lakinya, sahabat-sahabat ni apa jadi? Terus balik rumah masing-masing. Semua balik rumah masing-masing untuk memastikan bahawa isteri dan anak-anak perempuan dia semuanya menutup aurat. Itu lelaki yang bertanggungjawab. Sebab apa? Sebab dia ada tanggungjawab untuk jaga aurat. Jadi bukannya bila turun ayat tentang aurat wanita, yang lelaki relax. Ini perempuan mencerita, tutup. Tak. Tapi yang lelaki tu dia berfikir mana dia nak cari kain untuk menutupkan aurat isteri dan anak-anak dia. Jadi yang lelaki semua pakat balik cari kain, dalam perjalanan cari kain supaya isteri dengan anak-anak dia boleh tutup aurat mereka. Ini kaedah orang yang beriman. Dapat je wahyu, dapat je hadis, dapat je perintah daripada Allah SWT, dia terus buat tanpa dia fikir panjang. Baik, muka surat 98 tentang tips agar benar-benar berpakaian. Ada 5. 1, menjaga aurat. 2, menjaga maruah diri. 3, menundukkan pandangan. 4, berjalan dengan tawaduk dan sopan. Dan 5, sentiasa bersyukur dan memakai pakaian takwa. 5 ni kita ambil opposite daripada hadis tadi yang sebut tentang wanita yang berpakaian tapi telanjang. Apa sifat-sifat dia? Kasiat aryat, ma'ilat mumilat. Opposite, lawan daripada itu. Itulah kaedah untuk kita wanita betul-betul berpakaian. Jadi untuk kita betul-betul berpakaian, bukan sekadar pada pakaian kita, tapi termasuk juga 1, memang jaga aurat pada pakaian. Yang 2, jaga maruah. Dan bagi wanita, benda yang paling berat dan susah untuk dia adalah untuk menjaga maruah diri dia. Maruah diri ni bukan setakat tak kena tangkap basah, tapi termasuk bagaimana cara dia berpakaian ketika di luar, bagaimana cara pergaulan dia, bagaimana cara dia bercakap, bagaimana cara dia memandang, dan macam mana dia jaga diri dia. Itu termasuk sifat wanita yang solehah. Kita dah tengok sebelum ni kan.
Dia pandai jaga maruah diri dia, dia pandai jaga maruah suami dia. Itu sifat wanita solehah. Jadi maknanya yang kita kena jaga maruah ni maknanya termasuk juga kita jaga aib keluarga kita, aib diri kita. Maknanya dari segi lidah, lisan kena jaga juga. Kalau kita mengumpat, kita buka aib orang lain, sekaligus kita tak jaga maruah diri kita. Orang yang banyak sangat membawang, orang suka tak? Mungkin orang tu tak cakap depan, tapi dia berisau nanti dia bawang aku juga, kan? Jadi maknanya kita tu dah mencalar maruah diri kita sendiri, kan? Jadi maknanya dari segi kata-kata pun kita kena jaga, dan supaya orang itu hormat dengan maruah kita, kan? Sama juga konsep lain, menundukkan pandangan. Maknanya wanita yang benar-benar berpakaian, benar-benar jaga maruah diri dia, dari segi pandangan mata dia tundukkan, kan? Tundukkan pandangan sama ada dari sudut pandangan dia kepada ajnabi, laki yang bukan mahram, atau pandangan dia kepada maksiat, benda-benda maksiat, ataupun benda-benda yang melalaikan dia daripada Allah SWT. Jadi orang perempuan ni, dia mata dia tak boleh melilau sangat. Walaupun kat shopping mall nak cari tudung, melilau mata dia, kan, 360 darjah nak cari tudung. Dia masalahnya kadang-kadang dia pegang tudung ni, mata tengok sana, tengok tudung sana kan, tapi dia pegang tudung lain. Pun sama juga, mata pandangan mata ni dia kena dijaga, untuk seorang wanita supaya dia betul-betul jaga maruah diri dia. Termasuk juga kita berjalan dengan tawaduk dan sopan. Dan apa yang maksudkan dengan tawaduk? Tawaduk ni apa? Dia asal daripada perkataan wadu'a. Wadu'a maksudnya letak. Jadi maknanya tawaduk, kita letak hati kita ke bawah. Letak ni biasa ke bawah, ke bawah. Jadi maknanya kita merendahkan hati kita. Dan rendah hati itu boleh, yang tak boleh rendah diri. Ada beza. Rendah diri ni kita merasa rendah dengan zahir, fizikal yang kita ada. Kita rasa rendah diri dengan mungkin kekurangan yang kita ada. Kita rasa rendah diri dengan mungkin kalau OKU dengan kekurangan fizikal dia, dan kecacatan dia. Ataupun kita rasa rendah diri dengan rupa paras yang kita ada. Itu tak boleh, sebab itu ciptaan Allah. Tak boleh kita rasa rendah diri atau rasa bangga dengan fizikal yang kita ada, dengan kekayaan yang kita ada. Itu rezeki Allah, tak boleh. Kemiskinan, dengan kemiskinan kita rasa rendah diri, itu tak boleh. Yang bolehnya rendah hati. Jadi maknanya hati kita merendah kepada Allah SWT. Jadi dalam keadaan kita keluar, kita berjalan, kita datang pejabat, ni kita tanpa kita rasa kita hebat, tanpa kita rasa kita lebih daripada orang lain. Kena ingat, iblis, apa yang menyebabkan dia ni jadi ingkar kepada Allah, apa yang menyebabkan dia ni jadi sombong? Satu ayat dia, jangan sekali-kali ada dalam diri kita. Dia kata, ana khairum minhu, aku lebih baik daripada dia. Ini ayat ni jangan ada dalam diri kita. Tak kira lah memang kita pandai masak setara mana pun, orang tu tak reti langsung masak, dia tu, kita ni campak-campak semua jadi, kan? Campak lah apa pun dalam kuali tu memang jadi. Dia tu susun-susun pun tak jadi, kan? Maknanya dia tak pandai masak. Walaupun kita rasa memang kita lebih daripada dia, tapi jangan sekali-kali ada perasaan aku lebih daripada dia. Itu perasaan yang ada pada hati iblis. Itu kata sifat tawaduk. Jadi dalam kita keluar, kita berjalan, kita bergaul, kita kena ada rasa tawaduk. Dan tawaduk ni bukan semestinya dengan kita judge orang lain dengan lisan dan kata-kata dia. Kadang-kadang lafaz kata-kata macam tawaduk, tapi sebenarnya hati tak. Tawaduk kepada Allah lebih kepada kita mentaati segala perintah Allah. Jadi kalaulah kita ucapkan alhamdulillah, tapi kemudian dari segi pelaksanaan amalan kita tidak melambangkan kita ni melaksanakan hukum Allah. Dari segi pakaian contohnya, kita tak tutup aurat dengan baik, itu tak tawaduk. Kita sedang sombong dengan Allah SWT. Sebab Allah suruh kita tutup aurat, lepas tu kita buka, maknanya kita langgar arahan dia. Ibaratnya kalau orang gaji, tuan dia suruh dia sapu sampah kat depan rumah, dia tak buat. Dia pergi depan rumah, ambil penyapu, lepas tu dia tidur. Tawaduk dah itu, walaupun dia tak cakap apa-apa. Maknanya dia tengah sombong, dengan sengajanya pergi duduk depan rumah, pegang penyapu, dengan sengajanya dia tidur. Dia sombong dengan tuan dia. Dan maka ketika Allah perintahkan kita sesuatu, kalau kita tawaduk betul, maka kita ikut segala perintah Allah SWT. Itu makna tawaduk. Macam tu juga sopan. Sopan maksudnya kita berjalan di atas muka bumi dengan sopan, dengan makna kata sopan sebagaimana yang Allah kehendaki. Jadi sopan ni bukan yang kita nampak ayu, kan, jalan langkah kaki pijak semut tak mati, kan.
kalau orang tu jalan macam gajah tak sopan. Tak, sopan maknanya sebagaimana yang Allah kehendaki. Kalau kita berjalan di atas muka bumi, maka kita menutup aurat dengan baik, kita melaksanakan amal ibadah kewajipan yang Allah wajibkan dengan sempurna. Itu baru namanya sopan di atas muka bumi. Dan yang paling sopan, yang maha sopan tu siapa? Allah. Allah tu sifatnya maha penyantun. Jadi kalau kata Allah maha penyantun, bagaimana sifat Allah yang maha penyantun? Allah yang maha penyantun itu, adakah bila dia sopan santun, bila dia maha penyantun, maka dia tidak akan menghukum kita di neraka? Hukum juga kan? Jadi makna santun tu apa? Sopan santun tu apa? Maknanya santun tu, sopan santun itu maksudnya adalah kita memperlakukan, kalau kita sopan kepada orang lain, kita memperlakukan orang itu sebagaimana yang sepatutnya. Jadi kalau Allah kata orang ini layak dihukum kerana kesalahan dia, maka dia layak dihukum. Dia diperlakukan sebagaimana yang layak untuk dia. Tetapi bila bab memaafkan, dia maha pemaaf. Jadi maknanya dia selalu memperlakukan orang tu sebagaimana yang sepatutnya. Jadi maknanya kalau kita pula manusia sopan santun, maknanya kita memperlakukan diri kita dan orang lain sebagaimana yang Allah kehendaki. Itu makna sopan. Dan juga sentiasa bersyukur dan memakai pakaian takwa. Syukur kita katakan bukan sekadar dilafazkan pada lidah, tapi juga pada anggota. Jadi syukur ni dia ada 3. Hati kita ucap terima kasih sungguh-sungguh kat Allah. Lepas tu lidah kita alhamdulillah. Kemudian anggota kita melaksanakan perintah Allah. Maksudnya kalau kita bersyukur dengan mata kita, contoh, hati kita ni sentiasa syukur, ya Allah alhamdulillah aku ada mata. Alhamdulillah kita lafaz. Kemudian mata tu kita gunakan ke arah yang Allah suka. Itu baru nama syukur dengan mata kita. Baik, syukur dengan tangan kita, maka ucap alhamdulillah, dan hati kita bersyukur terima kasih kepada Allah dengan nikmat tangan yang kita ada. Dan kemudian tangan ini kita tak menyakiti orang lain. Dengan tangan ini kita melakukan amal ibadah. Setiap kali kita nak klik-klik smartphone kita tu, kita klik dengan penuh takwa. Walaupun sekadar forward dengan penuh takwa. Forward ni jangan main-main forward je, yang mana best forward. Tambah orang tu merayu, kepada sesiapa yang baik hati tolong forward message ini. Nanti dulu. Jangan terus forward. Pastikan isi kandungan dia betul. Itu nama takwa. Kita takut kepada Allah tentang apa yang kita forward. Kalau dalam bab video-video, walaupun isinya benda kebaikan, tapi kalau ia mendedahkan aurat, jangan forward. Sebab kita dah mengundang dosa kepada orang lain. Kadang-kadang orang perempuan dia tak perasan, sebab dia rasa dia tengok video tu okey je. Tapi kena ingat, kalau video itu isinya orang, ada wanita yang tidak menutup aurat, maka jangan di forward. Sebab maknanya kita dah menyebarkan dosa kepada orang lain. Baik, itu 5 poin. Nanti kita akan tengok balik kepada menjaga aurat secara detail, insyaAllah. Cuma poin yang lain kita dah explain dengan secara detail tadi. Poin 1 je kita akan tengok lagi macam mana yang dikatakan sebagai menjaga aurat. Baik, kita berhenti setakat tu. Wallahu alam. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr.